Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzati Izzuddin Zainal. Nombor metrik 275703. Nombor meja 32. Saya akan membentangkan dapatan kajian dan rumusan bagi kajian saya, iaitu faktor yang mendorong pekerjaan sampingan dalam kalangan pelajar ekonomi, kewangan dan perbankan di Ignatius Petronas Universiti Utara Malaysia. Bab 4. Dapatan kajian. Dapatan kajian yang dikumpul akan menerangkan semua objektif kajian ini. Pengkaji menggunakan kaedah deskriptif untuk membentangkan hasil kajian. Kajian ini telah melibatkan 44 responden yang menjawab soal selidik ini. Dapatan kajian diperoleh melalui kaedah kualitatif, iaitu melalui analisis deskriptif. Data dan maklumat yang diperolehi dipersembahkan dalam bentuk jadual darajah kerana ia lebih mudah dibaca, dipahami dan ditafsir. Bahagian A. Demografi responden. Menerusi bahagian A, pengkaji telah menyoal responden sebanyak 9 soalan melalui borang soalan selidik, iaitu jantina, umur, bangsa, peringkat pendidikan, kursus yang diambil, semester, sumber kewangan, pendapatan ibu bapa atau penjaga dalam masa sebulan dan perbelanjaan bulanan. Rajah 4.1 menunjukkan peratusan demografi responden berdasarkan jantina. Berdasarkan peratusan ini, didapati bahawa jantina responden adalah sama banyak, iaitu lelaki 50% dan perempuan juga 50%. Pelajar lelaki maupun perempuan di Ignatius Petronas cenderung melakukan pekerjaan sampingan ketika masih bergelar pelajar untuk menambah pendapatan sampingan. Seterusnya, jadual 4.1 menunjukkan majoriti responden adalah berumur lingkungan 19 tahun hingga 27 tahun, iaitu 84% diikuti responden yang berumur 27 tahun hingga 34 tahun, iaitu 11.4%. Responden yang berumur antara 18 tahun ke bawah serta 34 tahun hingga 42 tahun mempunyai peratus yang sama, iaitu 2.3%. Tiada responden berumur lingkungan 43 tahun hingga 50 tahun dan ke atas. Hal ini disebabkan majoriti penghuni Ignatius Petronas berumur dalam lingkungan 18 tahun hingga 42 tahun. Rajah 4.2 menunjukkan peratusan demografi responden mengikut bangsa. Berdasarkan peratusan ini, didapati bahawa peratusan tertinggi, iaitu sebanyak 61.4% adalah berbangsa Melayu. Peratusan responden berbangsa India dan Bumiputera Sabah adalah sama, iaitu 11.4%. Responden berbangsa Cina pula adalah 9%. Responden Bumiputera Sarawak menduduki peratusan yang terendah, iaitu 6.8%. Seterusnya, rajah 43 menunjukkan peratusan demografi responden mengikut peringkat pendidikan. Berdasarkan peratusan ini, didapati bahawa peratusan tertinggi, iaitu sebanyak 88.6%, adalah daripada ijazah sarjana muda, diikuti peratusan pelajar dalam kalangan ijazah sarjana, iaitu 9.1%. Peratusan responden terendah dalam kalangan doktor falsafah, iaitu 2.3%. Bahagian B. Latar belakang pekerjaan sampingan pelajar ekonomi, kewangan dan perbankan. Pengkaji telah menyoal responden sebanyak 4 soalan melalui borang soal selidik untuk mengenal pasti latar belakang pekerjaan sampingan. Jadual 4.2 menunjukkan majoriti pelajar menjalankan perniagaan dalam talian sebagai pekerjaan sampingan, iaitu 40.6%. Diikuti peratusan peniaga sendiri, iaitu 20.5%. Peratusan jenis pekerjaan sebagai pelayan restoran dan perkhidmatan adalah sama, iaitu 13.6%. Peratusan penjual pakaian dan pendidikan juga sama, iaitu 4.5%. Peratusan pelajar sebagai juruwang, iaitu 2.3%. Tiada pelajar yang melakukan pekerjaan sampingan pengangkutan dan lain-lain. Jadual 4.3 menunjukkan pendapatan pekerjaan sampingan sebulan pelajar. Peratusan tertinggi pendapatan sampingan pelajar adalah di bawah RM500, iaitu 34.1%. Pendapatan pekerjaan sampingan sebulan antara RM501 hingga RM600, iaitu 13.6%.
Peratusan pendapatan pekerjaan sampingan sebulan antara RM701 hingga RM800, iaitu 11.4%. Peratusan pendapatan sampingan sebulan responden lebih daripada RM2,000, iaitu 6.9%. Peratusan pendapatan pekerjaan sampingan sebulan RM801 hingga RM900 serta RM901 hingga RM1,000 adalah masing-masing 4.5%. Tiada pelajar pendapatan sampingan sebulan antara RM601 hingga RM700. Rajah 4.4 menunjukkan bilangan jam kerja seminggu pelajar. Peratusan menunjukkan bilangan jam kerja seminggu responden paling tinggi adalah antara 5 jam hingga 9 jam, iaitu 45.5%. Diikuti bilangan jam bekerja seminggu antara 15 jam hingga 19 jam, iaitu 22.7%. Peratusan bilangan jam bekerja seminggu antara 10 jam hingga 14 jam adalah 18.2%. Peratusan bilangan jam bekerja seminggu antara 20 jam hingga 24 jam adalah 9.1%. Peratusan terendah adalah bilangan jam kerja seminggu lebih daripada 24 jam, iaitu hanya 4.5%. Pengkaji mendapati responden lebih memilih bekerja antara 5 jam hingga 9 jam sahaja kerana responden bijak membahagikan masa untuk fokus dalam pembelajaran dalam masa yang sama membuat pekerjaan sampingan. Bilangan jam bekerja seminggu lebih 24 jam pula merupakan pelajar yang membuat perniagaan secara dalam talian dan masa mereka lebih fleksibel dan tidak mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran. Bahagian C, faktor-faktor yang mendorong pelajar SAFE-B dalam melibatkan diri dalam pekerjaan sampingan. Menerusi bahagian C, pengkaji telah menyoal responden sebanyak 13 soalan melalui borang soal selidik untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong responden dalam melibatkan diri dalam pekerjaan sampingan. Berikut adalah faktor dalaman dan faktor luaran yang mendorong pelajar lakukan pekerjaan sampingan. Faktor dalaman. Rajah 4.5 menunjukkan 77.3% responden dalam kalangan pelajar sangat bersetuju pekerjaan sampingan untuk menambahkan sumber pendapatan. Namun begitu, 18.2% pelajar setuju dengan kenyataan ini. Hal ini menjadi antara faktor utama pelajar memilih untuk melakukan pekerjaan sampingan walaupun masih belajar. Hanya 2.3% tidak setuju dan tidak pasti dengan kenyataan ini. Akhir sekali, tiada responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan pelajar ini menambahkan sumber pendapatan. Seterusnya, Rajah 4.6 menunjukkan 75% responden dalam kalangan pelajar sangat setuju bahawa pelajar ingin mencari pengalaman bekerja sebelum memasuki alam pekerjaan sebenar. Namun begitu, 22.7% responden setuju dengan kenyataan ini. Hanya 2.3% responden tidak pasti dengan kenyataan ini. Akhir sekali, tiada responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan pelajar ingin mencari pengalaman bekerja sebelum memasuki alam pekerjaan sebenar. Rajah 4.7, pekerjaan sampingan dapat menghilangkan tekanan pembelajaran. 52.3% responden dalam kalangan pelajar sangat setuju bahawa pekerjaan sampingan dapat menghilangkan tekanan pembelajaran. Namun begitu, 22.7% responden setuju akan kenyataan ini. Seterusnya, 15.9% responden tidak pasti akan kenyataan pekerjaan sampingan dapat menghilangkan tekanan pembelajaran. Walau bagaimanapun, 6.8% responden tidak setuju dan 2.3% responden sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. Faktor luaran. Rajah 4.8, ibu bapa menggalakkan kegiatan pekerjaan sampingan. 56.8% responden dalam kalangan pelajar sangat setuju bahawa ibu bapa memberi galakan kepada pelajar untuk melakukan pekerjaan sampingan. Namun begitu, 34.1% responden setuju akan kenyataan ini. Selain itu, 4.5% responden lagi tidak pasti akan kenyataan ibu bapa menggalakkan kegiatan pekerjaan sampingan ini. Sungguh pun demikian, peratusan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah sama, iaitu 2.3% responden tidak bersetuju akan kenyataan ibu bapa menggalakkan kegiatan pekerjaan sampingan ini. Seterusnya, Rajah 4.9
sumber kewangan daripada PTPTN atau tajaan lain tidak mencukupi. 63.6% responden dalam kalangan pelajar sangat setuju bahawa sumber kewangan daripada PTPTN atau tajaan lain tidak mencukupi. Selain itu, 25% responden setuju akan kenyataan ini. Namun begitu, peratusan bagi tidak pasti dan sangat tidak setuju adalah sama, iaitu 4.5% responden tidak pasti dan sangat tidak setuju akan kenyataan sumber kewangan daripada PTPTN atau tajaan lain tidak mencukupi. Sungguh pun demikian, peratusan terendah adalah tidak setuju, iaitu 2.3%. Responden tidak setuju akan kenyataan sumber kewangan daripada PTPTN atau tajaan lain tidak mencukupi. Rajah 4.10. Banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh universiti. 63.6% responden dalam kalangan pelajar sangat setuju bahawa peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh universiti. Seterusnya, 18.2% responden lagi setuju akan kenyataan ini. Namun begitu, 11.4% responden lagi tidak pasti akan kenyataan banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh universiti. Sungguh pun demikian, peratusan tidak setuju adalah 4.5%, manakala 2.3% lagi adalah responden yang memilih sangat tidak setuju banyak peluang pekerjaan ditawarkan oleh universiti. Bahagian D, mengkaji kesan-kesan keterlibatan pelajar ekonomi, kewangan dan perbankan dalam pekerjaan sampingan. Menerusi bahagian ini, pengkaji telah menyoal responden sebanyak 10 soalan melalui borang soal selidik untuk mengetahui kesan positif dan kesan negatif keterlibatan pelajar dalam pekerjaan sampingan. Kesan positif. Rajah 4.11, pekerjaan sampingan dapat menjadikan pelajar bijak dalam meneruskan masa. Pelajar sangat setuju dengan kenyataan ini, iaitu 75%. Responden setuju pula 20.5%. Namun begitu, 4.5% responden tidak pasti dengan kenyataan ini. Rajah 4.12, pekerjaan sampingan dapat memupuk kemahiran insaniah dalam diri pelajar. Pelajar sangat setuju, iaitu 70.5%. 25% responden memilih setuju. Namun begitu, 4.5% responden tidak pasti dengan kenyataan ini. Rajah 4.13 dapat mencipta idea-idea baru jika mempunyai masalah dan cara penyelesaiannya. Responden dalam kalangan pelajar sangat bersetuju bahawa pelajar dapat mencipta idea-idea baru jika mempunyai masalah dan cara penyelesaiannya, iaitu 75% sangat setuju. Responden setuju dengan kenyataan ini, iaitu 15.9%. Namun begitu, 6.8% tidak pasti dan 2.3% responden tidak setuju dengan kenyataan berikut. Kesan negatif keterlibatan pelajar ekonomi kewangan dan perbankan dalam pekerjaan sampingan. Rajah 4.18 tidak memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran. Responden dalam kalangan pelajar sangat tidak setuju kesan dari pekerjaan sampingan boleh menyebabkan pelajar tidak tumpu sepenuhnya kepada pembelajaran, iaitu 29.5% sangat tidak setuju. Selain itu, 22.7% pelajar tidak setuju dengan kenyataan ini. Sungguh pun begitu, terdapat juga responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini, iaitu 18.2% tidak pasti. Namun begitu, peratusan setuju adalah 15.9%, manakala 13.6% lagi adalah responden yang memilih sangat setuju pelajar yang bekerja sambilan tidak memberi tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran. Seterusnya, Rajah 4.15 sentiasa dalam keadaan letih dan muram. Peratusan tertinggi adalah 25%. Responden dalam kalangan pelajar sangat tidak setuju kesan dari pekerjaan sampingan boleh menyebabkan pelajar sentiasa dalam keadaan letih dan muram. Selain itu, 20.5% pelajar tidak setuju dengan kenyataan ini. Sungguh pun begitu, terdapat juga responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini, iaitu 20.5% tidak pasti. Namun begitu, antara peratusan terendah adalah setuju, iaitu 15.9%. Manakala 18.2% lagi adalah responden yang memilih sangat setuju pelajar yang bekerja sambilan sentiasa dalam keadaan letih dan muram.
Rajah 4.16 tergesa-gesa dalam melakukan tugasan pengajian. Peratusan tertinggi adalah 25%. Responden dalam kalangan pelajar setuju kesan negatif dari pekerjaan sampingan boleh menyebabkan pelajar tergesa-gesa dalam melakukan tugasan pengajian. Selain itu, peratusan yang sama adalah 20.5%. Responden sangat setuju, manakala 20.5% juga responden tidak setuju dengan kenyataan ini. Keputusan dari kajian menunjukkan kesan negatif pelajar tergesa-gesa dalam melakukan tugasan pengajian adalah mengikut individu dan jenis pekerjaannya. Setengah pelajar bijak menguruskan masa antara bekerja dan tugasan pengajian, tetapi ada juga pelajar yang tidak boleh menguruskan masa dengan baik menyebabkan pelajar ini tergesa-gesa dalam melakukan tugasan pengajian. Sungguh pun begitu, terdapat juga responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini, iaitu 18.2% tidak pasti. Namun begitu, peratusan terendah adalah tidak setuju, iaitu 15.9%. Responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Bahagian E. Mengkaji bantuan yang dilaksanakan oleh pihak universiti dalam mendorong keterlibatan pelajar dalam pekerjaan sampingan. Menerusi bahagian ini, pengkaji telah menyoal responden sebanyak 6 soalan melalui borang soal selidik untuk mengkaji bantuan yang dilaksanakan oleh pihak Universiti Utara Malaysia dalam mendorong keterlibatan pelajar dalam pekerjaan sampingan. Faktor dalaman. Rajah 4.17, pihak Universiti Utara Malaysia menawarkan pemberian modal kepada pelajar untuk memulakan perniagaan. Peratusan tertinggi iaitu 61.4%. Responden sangat setuju, manakala 15.9% responden setuju. Namun begitu, 9.1% responden tidak pasti dengan kenyataan berikut. Walau bagaimanapun, peratusan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah sama, iaitu masing-masing 6.8%. Seterusnya, Rajah 4.18. Pihak Universiti Utara Malaysia mengadakan program latihan pelajar dengan kerjasama agensi kerajaan seperti MEDC, MARA atau organisasi lain. Peratusan tertinggi iaitu 54.5% sangat setuju, manakala 15.9% lagi setuju dengan kenyataan ini. Seterusnya, 13.6% responden tidak pasti terhadap program yang dijalankan oleh pihak Universiti Utara Malaysia. Namun begitu, peratusan responden bagi tidak setuju adalah 11.4%, manakala sangat tidak setuju adalah peratusan terendah iaitu 4.5%. Rajah 4.19. Pihak Perkhidmatan dan Sokongan Pelajar Universiti Utara Malaysia menawarkan bantuan geran perniagaan untuk pelajar asnaf berniaga. Peratusan tertinggi iaitu 59.1%. Responden dalam kalangan pelajar sangat setuju, manakala 20.5% responden lagi setuju dengan bantuan geran perniagaan untuk pelajar asnaf berniaga. Terdapat juga responden yang tidak bersetuju dengan bantuan tersebut, iaitu sebanyak 11.4% tidak setuju. Namun begitu, 6.8% responden tidak pasti akan bantuan ini. Peratusan terendah adalah tidak setuju, iaitu sebanyak 2.3% sahaja. Analisis kajian. Pengkaji menganalisis kajian melalui analisis sebab dan akibat. Teknik analisis sebab dan akibat ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong pekerjaan sampingan dalam kalangan pelajar Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan UUM. Melalui borang soal selidik, pengkaji dapat mengetahui faktor-faktor yang mendorong pelajar melakukan pekerjaan sampingan. Analisis ini merupakan satu kaedah yang mudah untuk meringkas, mengatur dan menerangkan dalam bentuk gambar rajah dan jadual sebab kepada sesuatu masalah yang telah dikenal pasti. Penemuan kajian. Bahagian ini pengkaji mengetengahkan idea dan penemuan baharu sepanjang tempoh kajian dijalankan. Penemuan kajian mendapati bahawa antara faktor utama yang mendorong pelajar Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan di Inasis Petronas UUM melakukan pekerjaan sampingan adalah untuk menambahkan pendapatan, mencari pengalaman bekerja sebelum memasuki alam pekerjaan sebenar dan supaya dapat menghilangkan pekerjaan pembelajaran. Penemuan kajian menunjukkan bahawa pelajar mencari pengalaman bekerja sebelum memasuki alam pekerjaan sebenar juga mempengaruhi secara positif dan signifikan keterlibatan pelajar dalam pekerjaan sampingan.
Penemuan baharu adalah pelajar yang melakukan pekerjaan sampingan lebih bijak dalam menguruskan masa dan wang. Hal ini kerana mereka lebih menghargai hasil titik perlu penat bekerja dalam masa yang sama perlu belajar. Selain itu, wujud hubungan yang positif dengan keterlibatan pelajar yang melakukan pekerjaan sampingan dengan memupuk kemahiran insaniah dalam diri belajar. Kesimpulannya, dalam bab 4 ini telah dijelaskan dengan terperinci dapatan kajian berdasarkan kesemua instrumen kajian iaitu melalui borang soal selidik. Bagaimanapun, dapatan kajian ini hanya difokuskan kepada 44 orang pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di Inasi Petronas UUM sahaja dan tidak generalisasikan ke semua pelajar UUM. Dapatan kajian ini juga menggunakan kaedah deskriptif iaitu pendekatan kualitatif. Pengkaji juga memperolehi banyak idea dari kajian yang dijalankan ini. Berikutnya, dalam bab 5, pengkaji akan membuat rumusan daripada dapatan kajian ini dan juga mencadangkan cadangan yang sesuai untuk menghadapi dan mengurangkan isu dan masalah yang dihadapi oleh pelajar yang memerlukan. Bab 5 Rumusan. Rumusan dari kajian ini merangkumi implikasi dasar, ramalan, cadangan kajian, kekangan kajian dan saranan kepada pengkaji di masa hadapan berkaitan faktor-faktor yang mendorong pelajar melakukan pekerjaan sampingan. Bahagian pertama adalah implikasi dasar iaitu membahaskan implikasi terhadap amalan dari dapatan kajian. Bahagian kedua adalah ramalan iaitu jangkaan yang dibuat oleh pengkaji yang dijangka akan berlaku sekiranya cadangan dalam kajian dapat dijalankan dan ramalan negatif sekiranya cadangan kajian tidak dapat dijalankan. Bahagian ketiga adalah cadangan kajian lanjutan bagi melengkapkan kajian ini. Bahagian keempat adalah kekangan kajian iaitu halangan yang menyekat kelancaran semasa kajian ini dilakukan. Bahagian kelima adalah pengkaji sertakan beberapa saranan dan cadangan yang boleh dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji yang akan datang berkaitan faktor-faktor yang mendorong pelajar melakukan pekerjaan sampingan. Implikasi dasar kajian ini terhadap para pelajar adalah dapat membantu memberi kesedaran tentang kebaikan dan keburukan apabila pelajar terlibat dalam pekerjaan sampingan. Dasar ini juga diharapkan dapat memberi panduan kepada mahasiswa yang ingin melakukan pekerjaan sampingan agar matlamat mereka untuk belajar tidak tersasar serta bijak membahagikan masa dengan baik. Implikasi dasar kajian ini terhadap pihak universiti adalah isu pelajar UUM yang terpaksa bekerja untuk menambah pendapatan mereka. Mungkin berdasarkan hasil kajian ini, pihak UUM dapat menyusun tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar yang memerlukan. Diharapkan pihak universiti dapat mengambil tindakan sewajarnya bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh mahasiswa yang memerlukan. Kajian ini juga dapat membantu pihak UUM mengetahui apakah faktor-faktor yang mendorong pelajar Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan di UUM melakukan pekerjaan sampingan. Implikasi kajian ini terhadap pihak Kementerian Pengajian Tinggi adalah untuk melihat sama ada perbincangan ini merupakan keperluan bagi mahasiswa terutama dalam mengawal kualiti akademik para pelajar agar sentiasa cemerlang secara konsisten dan tidak tercicir dalam pembelajaran. Selain itu, pihak kementerian juga perlu menyediakan mahasiswa bantuan kewangan yang mencukupi agar mereka dapat menampung kos perbelanjaan yang kian meningkat ini tanpa perlu bekerja semasa tempoh pengajian. Di samping itu, pihak kementerian juga diharap lebih peka akan isu yang dihadapi oleh mahasiswa dan berusaha untuk mengatasi masalah ini sekiranya hal ini membebankan mahasiswa. Bab 5 Ramalan. Ramalan pertama iaitu bagi cadangan pengkaji, pihak universiti membuka peluang pekerjaan di dalam kampus. Sekiranya cadangan ini dijalankan, pelajar dapat menjimatkan wang. Dalam masa yang sama, keselamatan pelajar juga terjamin. Namun, sekiranya cadangan ini tidak dijalankan, pelajar tidak dapat bekerja dalam kampus universiti. Pelajar perlu mencari pekerjaan di luar kampus. Hal ini boleh menyebabkan pelajar memerlukan wang untuk pengangkutan dan berkemungkinan meningkatkan risiko keselamatan kepada pelajar. Ramalan kedua iaitu Universiti Utara Malaysia juga dicadangkan memanfaatkan online market platform yang boleh menjadi pembangkit semangat pelajar untuk menanam minat untuk berniaga. Sekiranya cadangan ini dijalankan, pelajar dapat pendedahan pelbagai ilmu keusahawanan yang dapat membantu mereka menambahkan pendapatan sampingan.
Hal ini memberi peluang kepada pelajar yang ingin memulakan perniagaan atas style yang sendiri. Sekiranya cadangan ini tidak dijalankan, pelajar akan mengalami kesukaran untuk mengetahui siapa pelanggan sasaran untuk produk mereka kerana kekurangan ilmu keusahawanan. Ramalan ketiga, pihak UUM dan pusat zakat boleh mengambil inisiatif untuk menyediakan makanan secara percuma kepada pelajar yang memerlukan dengan memberi subsidi makanan tertentu. Sekiranya cadangan ini dijalankan secara berterusan, dapat meringankan beban kewangan pelajar yang perlu mencari wang tambahan bagi menyokong keperluan harian mereka. Namun begitu, jika cadangan ini tidak dijalankan, pelajar perlu berusaha keras dalam mencari wang tambahan untuk menampung perbelanjaan keperluan harian mereka, dan berkemungkinan hal sebegini akan memberi impak negatif terhadap kesihatan mereka kerana perlu bekerja keras dalam masa yang sama perlu fokus dalam pembelajaran. Bab 5 cadangan. Cadangan pertama adalah pihak kerajaan khususnya Kementerian Pengajian Tinggi boleh mempertimbangkan untuk memberikan pendidikan percuma sepenuhnya kepada pelajar dari keluarga B40, minoriti dan kurang bernasib baik yang menyambung pengajian di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Cadangan kedua adalah pihak universiti perlu mewujudkan pekerjaan sementara waktu bagi membantu pelajar kurang berkemampuan memperoleh wang tambahan untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat ketika ini. Universiti awam seperti UUM semestinya mempunyai banyak pekerjaan sampingan dan hal ini tidak salah sekiranya memberi peluang itu kepada pelajar yang memerlukan. Cadangan ketiga adalah pihak universiti boleh memberi makanan dan kewangan kepada pelajar yang memerlukan seperti menaja makanan dan mengadakan program kupon makanan. Dari program tersebut, pihak universiti boleh memberi makanan percuma kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Memberi makanan percuma adalah langkah terbaik dalam usaha membantu pelajar kurang berkemampuan. Bab 5 kekangan kajian. Berikut adalah kekangan kajian yang dihadapi oleh pengkaji semasa menjalankan kajian ini. Pertama adalah populasi kajian hanya tertumpu kepada pelajar jurusan ekonomi, kewangan dan perbankan di Inastis Petronas sahaja. Kedua, segelintir pelajar mengabaikan mesej yang dikirim melalui broadcast WhatsApp. Hal ini menyebabkan pengkaji perlu mencari lebih ramai responden yang mahu menjawab borang soal selidik. Ketiga, kejujuran responden menjawab borang soal selidik. Hal ini adalah kerana kajian yang dijalankan hanya adalah berdasarkan kepada soal selidik yang diberikan kepada responden. Keempat adalah masa yang terhad. Pengkaji menghadapi kekangan masa semasa menjalankan kajian ini kerana kajian ini memerlukan pengkaji membuat pemerhatian di setiap minggu. Kelima, pengkaji tidak mempunyai pengalaman dalam membuat kajian. Oleh itu, pengkaji membuat kajian hanya dengan mengikut prosedur-prosedur yang tertentu yang telah digariskan untuk dijadikan panduan untuk pengkaji. Bab 5 saranan. Bahagian ini merupakan perbincangan tentang beberapa saranan untuk pengkaji seterusnya yang ingin menjalankan kajian berkaitan faktor-faktor yang mendorong pekerjaan sampingan dalam kalangan pelajar ekonomi, kewangan dan perbankan di Inastis Petronas UUM. Kajian ini dapat dijadikan panduan untuk pengkaji berikutnya. Cadangan kajian pada masa akan datang dicadangkan agar kajian ini dapat diteruskan. Pengkaji juga menyarankan kajian ini dapat diperluaskan lagi sampel kajian, tidak hanya tertakluk kepada satu inastis sahaja dengan mendapatkan sampel yang lebih luas dan besar untuk melihat adakah dapatan kajian masih sama atau berbeza. Seterusnya, pengkaji juga berharap pengkaji berikutnya akan mengkaji faktor-faktor lain yang tidak dikaji oleh pengkaji dalam kajian ini. Saranan pengkaji adalah kajian seperti ini perlulah sentiasa dikembangkan dan diteruskan supaya dapat membuat sesuatu yang baharu dalam membantu pelajar menangani masalah bebanan kewangan yang dihadapi oleh mereka. Kesimpulannya, kajian ini amat penting dijalankan supaya pihak-pihak tertentu dapat menyelesaikan isu masalah kewangan yang dihadapi oleh pelajar. Pengkaji juga telah berjaya menjalankan kajian ini dengan mengumpul data dan maklumat melalui borang soal selidik. Melalui kajian ini, pengkaji dapat mengetahui faktor-faktor yang mendorong pelajar melakukan pekerjaan sampingan. Itu sahaja penerangan dari kajian saya, iaitu faktor-faktor yang mendorong pekerjaan sampingan dalam kalangan
belajar ekonomi, kewangan dan perbankan di Ignatius Petronas UUM. Sekian, terima kasih.